Dia kata apa yang dia nampak sekilas pandang adalah satu kelibat seolah-olah macam kain yang berdiri tegak dan kemudian melompat dengan laju. Part ni yang saya rasa menyeramkan lah. Yang mana ada macam bekas gigitan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kita bertemu kembali di dalam satu lagi episod di Sembang Kopi. Bertemankan saya, Hanif Abdul Halim. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ini. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi ni pun, saya nak ucapkan selamat datang. Saya doakan anda semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ini, seperti biasa, saya akan kongsikan dengan anda bukan 4, tapi 5 kisah seram yang dikirimkan kepada saya dan pada saya menarik untuk kita dengarkan. Suka saya ingatkan, jangan terlalu percaya dengan kisah-kisah seram yang diketengahkan. Anggap sajalah kisah-kisah ini hanyalah satu hiburan semata-mata. Jadi, tanpa membuang masa lagi, get your coffee, jom aku story. Kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama ni. Kisah ini datangnya daripada seorang pengirim kita yang bernama Norris. Dan Norris ingin berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami sewaktu dia dalam perjalanan pulang daripada Kota Kinabalu menuju ke rumah dia. Kisah dia berbunyi begini. Pada waktu tu, Norris ni cakap dia dalam tempoh berpantang tau. Yang mana dia ni baru lepas bersalin lah. Dan anak dia baru saja berusia dalam sebulan lebih macam tu. Suami dia pula ada tugasan ataupun ada kerja di Kota Kinabalu. Disebabkan suami dia tak sampai hati untuk tinggalkan Norris ni seorang kat rumah. Sebab dia tak ada keluarga lain tau dekat Sabah. Norris ni dan juga suami dia berasal daripada Sarawak. Cuma dia menetap di Sabah lah. Jadi nak tak nak dia kata ikut jugalah kan suami dia. Okey, daripada rumah dia ni, dia ceritakan di dalam Telegram yang mana daripada rumah dia nak ke Kota Kinabalu ni ada 2 jalan tau yang boleh dilalui lah. Yang mana jalan yang pertama adalah jalan depan. Yang mana jalan depan ni melalui setiap daerah di dalam negeri Sabah. Dan tempoh perjalanan ni pula mengambil masa dalam 10 jam macam tu. Manakala jalan yang kedua pula adalah jalan belakang. Jalan belakang ni dikatakan agak lebih singkat lah, yang mana 7 jam perjalanan. Cuma keadaan jalan ni berlubang dan kemudian berbatu. Tak banyak kereta yang lalu, hanya yang banyak lori-lori trailer, lori balak. Dan kemudian di tepi-tepi jalan ni pula dipenuhi dengan kawasan hutan dan kemudian banyak pokok-pokok kelapa sawit. Okey? Alright. Dipendekkan cerita, dalam perjalanan pergi memang tak ada apa-apa. Sampai saja ke Kota Kinabalu, suami dia settlekan kerja dan kemudian benda ni berlaku sewaktu dia perjalanan pulang balik. Okey. Dia mulakan perjalanan daripada Kota Kinabalu ni dalam pukul 1:30 hari macam tu. Pada awal perjalanan semuanya okey je, tak ada apa-apa yang pelik lah. Cuma bila masuk je waktu maghrib, dia perasan yang anak dia ni mula menangis tau. Macam merengek. Dia tulis dalam Telegram merengek. Menangis. Dia cubalah pujuk, bagi susu ataupun dodoi kan. Semua tak jalan. Anak dia still menangis. Sampaikan dia cakap dengan suami dia, bang berhenti tepi sekejap boleh?
saya nak tukarkan pampers anak. Mungkin anak dia tak selesa lah kan, buang air ke apa. Jadi suami ni ikutlah, berhenti dekat tepi jalan. Dan kemudian waktu Norris ni tengah tukar pampers ni, part ni yang dia kata dia adalah penampakan, yang mana dia nampak berdekatan dengan kawasan kenderaan dia ni ada satu kelibat seekor lembu yang besar, mata dia berwarna merah, pandang tepat ke arah kenderaan mereka. Waktu ni Norris cakap bila dia nampak je kelibat tu, dia terus cakap dengan suami dia, teruskan perjalanan lah kan, sebab dia dah rasa tak selesa. Dan kemudian suami dia teruskan juga perjalanan. Dalam perjalanan ni pula, dia cakap anak dia menangis tak berhenti, sampaikan orang buka surah-surah kan, ayat-ayat suci Al-Quran dekat dalam kereta. Anak dia semakin kuat menangis, seolah-olah macam dipukul. Dan Norris ni pula dengan suami dia dengar seperti dekat area kereta dia ni macam ada suara lembu. Tak tahu datang daripada mana sebab kereta bergerak pada waktu tu. Tapi dia kata dia dengan suami dengar bunyi tu. Selepas 2 jam macam tu, keluar daripada kawasan hutan ni, yang mana dekat bila dah masuk mungkin kawasan pekan macam tu, suami dia berhenti tepi. Dan kemudian suami dia ambil air dan kemudian bacalah surah-surah apa, curahkan pada tangan dan kemudian lap ataupun inilah dekat muka anak dia. Barulah anak dia macam orang kata tenang sikit tau. Tak adalah menangis kuat kan. Okey, bila sampai ke rumah, dia tak habis dekat tepi jalan tadi tu. Sampai saja dekat rumah, anak dia kembali menangis sampaikan dia kata muka anak dia jadi merah dan kemudian kaki dan tangan anak dia mula bertukar menjadi kebiruan. Dan kemudian Norris ni memang cemas lah kan tengok keadaan anak dia macam tu. Dan kemudian lebih kurang mungkin dah lama lah anak dia menangis tu, barulah anak dia mula diam dan kemudian tertidur. Tapi bila anak dia tertidur, anak dia seolah-olah macam terkejut. Lepas tu menangis lagi, seolah-olah macam dicubit. Macam tu. Dan keesokan harinya, suami dia berjumpa dengan seorang ustaz lah. Yang mana ustaz ni datang rumah dan kemudian buatlah orang kata sima kan atau meruqyah, pusing keliling rumah dan kemudian tengok baby. Tengok baby, dia kata okey, dia bagi satu air yang dah pun dibaca dengan ayat-ayat ruqyah. Dia kata campurkan air ini di dalam air mandian baby dan kemudian spraykan dekat kawasan rumah. Sebab ada yang mengikuti mereka ni pulang daripada luar. Yang mana ustaz ni cakap bentuk jin ni lah, jin ataupun syaitan ni, bentuk dia menyerupai seorang kanak-kanak yang berbaju putih dan kemudian rambutnya kerinting. Sebab apa benda ni ikut diorang? Sebab benda ni macam orang kata nak menyakat anak si Norris ni dan kemudian nak berkawan macam tu. Tapi ustaz ni cakap tak apa, jangan risau, buat je apa yang disuruh tadi, mandikan dengan air campuran tadi tu dan kemudian spray satu rumah. Dalam beberapa hari benda tu akan keluar lah. Macam tu. Jadi Norris pun buat apa yang ustaz ni suruh dengan suami dia kan, buat. Dan kemudian selang beberapa hari semuanya kembali seperti biasa. Anak dia dah tak adalah menangis ke apa, dah tak ada. Cuma dia adalah meninggalkan pesan lah di dalam Telegram ni di bawah, yang mana pengajaran yang boleh kita dapat daripada kisah ini adalah janganlah ikutkan hati kan. Sebab kalau macam yelah dia tu dalam berpantang, so janganlah bawa anak keluar sampai tengah malam kan. Kalau ikutkan Norris pun belum betul-betul sihat lagi, betul tak? So bukan nasib baik lah, kalau dia sekali kena macam mana? Anak dia je yang kena waktu tu kan. Kalau dia sekali kena, lagi bertambah masalah lah. So itu yang ditinggalkan di akhir sekali dekat dia punya kiriman ni. Jadi itulah kisah seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Norris.
Kisah seram kita yang kedua ni pula diceritakan juga berlaku di negeri Sabah. Yang mana nama ataupun kisah ini datangnya daripada pengirim kita yang bernama Zaimi. Dan dia ingin berkongsi dengan kita semua satu kisah seram penampakan yang dia pernah alami sewaktu dia dalam perjalanan pulang daripada rumah kawan dia. Kisah dia berbunyi begini. Pada malam yang dimaksudkan, dia sebenarnya pergi ke rumah kawan itu just nak lepak-lepak lah, sebab waktu tu dia muda lagi, umur dalam 19-20 macam tu. Dia pun dah tak ingat lah, dia tulis dalam email Dan kemudian dia pula tinggal di sebuah kampung yang terletak di kawasan Kinabatangan. Dekat kawasan kampung dia ni, jalan memang okey, cantik je, taklah jalan rosak ke, tak ada. Cuma keliling dia ni adalah kawasan hutan tebal. Yang kemudian macam biasalah, tak banyak lampu jalan. Sebab kalau jalan-jalan yang terang ni kebiasaannya dia cakap dekat kawasan-kawasan pekan ataupun bandar-bandar besar. Macam tu. Okey. Dia pun duduk rumah kawan dia sambil minum-minum kopi, berbual kosong kan. Sampai tak sedar dia kata jam waktu tu dah pukul 12 lebih. Jadi dia kata, aku balik dululah. Dia kata kan, bahayalah, aku dah lah naik motor. Dia cakap macam tu. Kawan-kawan dia pun okey je lah kan. Sebab dia kata dia tak takut yang benda-benda halus ni. Dia bukan tak takut, cuma dia kata dia tak terfikir. Dia takut lah tiba-tiba ada orang kata binatang-binatang ke yang melintas, boleh menyebabkan kemalangan, betul tak? Jalan tak ada lampu, keliling dia pula pokok, memang makin menambah lah kegelapan jalan ni. Okey, dia pun salam kawan-kawan dia, ambil kunci motor, mulakan perjalanan. Daripada rumah kawan dia ni ke rumah dia lebih kurang 10 minit macam tu, tak jauh lah. Jadi dia pun jalan. Dalam perjalanan ni dia kata jalan memang sangat gelap. Dan kemudian malam tu dia kata memang kenapa dia tak tahu, terasa sejuk sangat, seolah-olah macam hujan, padahal tak hujan pun. Okey, dia pun jalan dan dia kata dia nampak lah ada satu rumah. Dan kemudian jarak sikit ada rumah. Waktu dekat dengan kawasan rumah ni adalah lampu. Okey, waktu dia tengah bawa motor ni, tiba-tiba mata dia nampak daripada jauh tau, seolah-olah macam ada sesuatu yang sedang melulu ataupun macam berlari ke arah jalan daripada kawasan hutan ni. Jadi pada mulanya dia hanya nampak daripada jauh, jadi sama-sama lah kan. Tapi benda tu dia kata berwarna putih. Itu yang menyebabkan dia boleh ternampak kelibat tu. Dan kemudian bila dia sampai dan nak sampai dekat satu kawasan ni, yang mana benda tu pun dah semakin dekat dengan jalan tau. Sampaikan bila dia bila dia nak lalu je dekat kawasan tu, tiba-tiba benda tu melintas. Dan dia kata apa yang dia nampak sekilas pandang adalah satu kelibat seolah-olah macam kain yang berdiri tegak dan kemudian melompat dengan laju. Melintas cuin macam tu. Dan bila dia nampak, dia kata waktu dia sampai dengan benda tu lompat ke jalan ni adalah boleh dikatakan serentak lah, menyebabkan dia terpaksa elak dan kemudian dia jatuh motor. Nasib baik dia tak masuk ke parit sebelah ke, dia kata tak, dia jatuh dekat jalan dan kemudian luka lah, tangan dia luka teruk. Dan kemudian dia cuba perhati ke arah belakang, sebab masa tu motor dia dah mati enjin lah kan. Dia kata kawasan gelap, dia cuba perhatikan dekat kawasan keliling, memang tak ada. Sebab seberang jalan ni adalah satu sungai yang agak besar dan kemudian baru kawasan hutan balik. Jadi dia kata, apa tadi tu kan. Dia cuba cari dan kemudian mungkin sebabkan dia jatuh tu dekat dengan kawasan satu rumah tu. Dan kemudian tuan rumah ni keluar, pergi ke arah dia lah, tolong angkat motor dia, bawa masuk ke dalam kawasan rumah dan kemudian ubatkanlah tangan budak ni apa semua kan, si Zaimi ni. Dan Zaimi pun ceritalah macam mana dia boleh jatuh. Sebab tuan rumah ni tanya, macam mana awak boleh jatuh kan, ngantuk ke? Yalah, dah pukul 1 lebih pagi. Dan kemudian dia cakap dia macam nampak ada kelibat kan melintas jalan. Dan kemudian pakcik ni pun sendiri cakap, bukan awak seorang je sebenarnya yang pernah nampak. Ada juga akcik dengar yang orang lalu nampak benda tu melintas. Tak tahulah benda tu macam nak mengganggu ke ataupun saja nak ngusik ke, dia pun tak pasti. Dan kemudian dia pun teruskan perjalanan juga, naik motor, tapi diikuti daripada belakang satu motor milik anak
tuan rumah ni tadi. Bila dia sampai je dekat rumah, dan kemudian budak ni patah balik lah ke rumah dia. Dia kata sampai rumah, dia kena marah lah dengan mak ayah dia. Sebabkan, yelah, balik lambat satu hal, jatuh motor pula kan. Dan kemudian dia cerita dekat mak ayah dia apa yang dia nampak. Sampai sekarang lah, dia tak boleh lupa pengalaman ni. Yang mana benda tu berlaku sekelip mata. Bukanlah benda tu sergah dia, tak. Tapi benda tu melintas tu. Dan dia kata dia nampak. Dia kata mungkinlah benda tu adalah gula-gula. Saya tak nak sebut lah sebab dah malam. Pukul 12, tepat pukul 12. Dan benda tu memang seakan-akan macam gula-gula lah. Sebab dia melompat. Kalau nak kata orang, tak mungkin orang lompat selaju itu. Dia hanya nampak macam seolah-olah macam satu kain yang berdiri tegak dan kemudian melompat tu. Laju tau. Daripada arah kawasan hutan di sebelah kanan, lintas jalan ke sebelah kiri. Selepas daripada tu dia tak ada kena ganggu lagi lah. Cuma pengalaman ini mengajar dia lah. Selepas daripada tu dia tak adalah balik terlalu lewat sangat sebab dia dah terkena kan. Dan itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Zaimi. Kisah seram kita yang ketiga ni pula diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Naura. Dan Naura ni dia ada kirimkan dua kisah yang mana kisah yang pertama yang ni, nanti lepas ni kisah keempat pun kisah dia juga. Okey, dia nak berkongsi satu pengalaman seram dengan kita semua. Yang mana kisah ni berlaku di kampung dia. Dekat mana dia tak bagi tahulah. Kisah dia berbunyi begini. Okey. Dia ni tinggal di Shah Alam dan pada waktu tu dia berada di kampung dia lah bersama dengan keluarga dia. Dan kejadian ini berlaku betul-betul seminggu sebelum arwah atuk dia meninggal dunia. Okey. Dia berada di bilik pada waktu tu. Yang mana rumah kampung ni ada dua tingkat lah. Bukan dua tingkat lah. Mana ada rumah atas yang kayu kan. Bahagian bawah dia batu. Bilik tu dekat bawah atau atas dia tak bagi tahu. Dia just cakap dalam bilik je. Okey, kawasan kampung pula macam kita tahulah kan, line macam ada tak ada kan. Mungkin sekarang dah ada lah kan. Tapi ni kisah ni mungkin dah berlaku lama. Dia kata kampung dia ni tak banyak line-line, macam tak banyak tau. Jadi dia kena duduk dekat dengan kawasan tingkap. Dan telefon dia ni pula dia akan letak dekat dengan kawasan tingkap dia. Macam tu. Tingkap dia ni pula adalah tingkap nako yang sekeping-sekeping tu. Dan di bahagian bawah sekali tingkap ni, satu cermin telah pun dikeluarkan. Sebab untuk keluar masuk kucing lah. Kucing untuk keluar masuk. Waktu dia tengah main telefon ni, dia cakap, tiba-tiba dia perasan macam ada sesuatu yang berjalan melalui tingkap dia ni. Dan apa yang dia nampak hanyalah satu kain putih. Dia tak nampak rambut ke apa tak. Cuma dia kata dia nampak seolah-olah macam orang tua tau. Seorang lelaki tua yang sedang melintas dekat dia punya tingkap ni dalam keadaan berjalan perlahan dan kemudian kepalanya macam tertunduk-tunduk. Macam tu. Dia nampak daripada cermin ni lah. Yang bahagian bawah tak ada cermin ni, dia nampak hanya kain saja. Dan kemudian waktu ni dia macam keliru tau. Dia terfikir, apa tu? Hantu ke? Dia terfikir macam tu lah. Sampailah benda tu melintas dan kemudian tak nampak lagi dekat cermin. Dia kata dia tak tahu macam mana dia dapat keberanian untuk tengok ke bahagian luar. Bila dia buka je tingkap ni, tengok luar, dia kata dekat luar ni memang tak ada apa-apa. Kawasan ni disimen lah. Dan tak ada pun tempat untuk menyorok ke apa, tak ada. Dan dia kata kemungkinan itu memang betul lah, bukan manusia lah kan. Bila dia tengok dekat kawasan luar ni memang tak ada apa-apa. So lagi bertambah lah dia punya rasa takut tu. Tapi dia kata Alhamdulillah dia tak nampak lah betul-betul sebiji ataupun seketul benda tu tak nampak lah. Cuma dia nampak daripada sebalik kaca yang hanya dia nampak kain je. Itu pun waktu dia nampak tu dia kata dia dah rasa macam takut lah kan. Apa tu? Macam tu. Itulah kisah seram ringkas dia yang pertama yang dikirimkan oleh Naura ni.
Kisah seram kita yang keempat ni pula, seperti yang saya cakap sebelum ni, ia juga datang daripada pengirim kita yang bernama Naura. Cuma kisah ni berlaku sewaktu dia bekerja di sebuah hotel yang terletak di Datai satu ketika dahulu. Kisah dia berbunyi begini. Datai ni, kalau ikutkan apa yang saya search lah kan, Datai ni dekat dalam kawasan Langkawi tau. Dan hotel tempat Naura ni bekerja, keliling dia tu memang kawasan nature. Kalau nak diikutkan gambar yang saya tengok tu, memang cantik lah kan. Dia memang nampak macam kawasan hutan-hutan sikit, tapi okey lah, dikelilingi dengan macam tenang, nyaman je tau. Okey, kisah seram yang pernah berlaku di hotel tempat Naura ni kerja adalah yang pertama, kawan dia kena. Yang mana kawan ni kerja di bahagian front office tau. Dia akan menerima panggilan daripada bilik-bilik untuk order makanan ke apa ke. Sebab pada waktu malam, Naura cakap dia punya step dia, bilik kena telefon front office dan nanti nak order makan ke apa, front office akan bagi tahu pada room service. Macam tu. Okay, tu cara kerja dia lah. Pernah satu malam tu, kawan dia ni tengah duduk dekat front office ni, tiba-tiba dapat satu panggilan daripada satu bilik lah. Bila dia check balik, bilik ni sebenarnya tidak berpenghuni. Tak ada orang pun yang check in dekat bilik tu. Bilik tu kosong. Dan bilik ni pula tak ada connecting door tau. Jadi tak mungkin orang bilik sebelah boleh masuk ke, call front office ke. Lebih baik dia telefon guna bilik dia je kan. Tak mungkin ada nak pergi bilik sebelah. Tapi banyaklah benda yang logik. Cuba dia orang fikir, ada orang masuk ke? Tapi tak mungkin kan. Jadi siapa yang call front office malam tu? Itu misteri lah, pengalaman misteri yang dialami oleh rakan si Naura ni. Berbeza pula dengan kisah yang Naura ni kena. Yang mana dia cakap pada waktu tu, bila dia kerja dekat sana, dia ni tinggal kat Shah Alam, saya cakap tadi kan, dia tinggal dekat Shah Alam tau. Waktu dia pergi ke sana, memang dapat hostel lah untuk dia dengan pekerja-pekerja yang jauh-jauh tinggal. Dia ada tinggal berdua dengan dia tinggal berdua bersama dengan seorang lagi roommate dia. Cuma ada satu waktu tu berlaku perselisihan faham antara dia dengan kawan dia. Apa hal saya tak tahulah, dia tak cerita dalam email. Menyebabkan dia minta untuk tukar ke bilik lain. Jadi bila dia orang check balik, ada bilik yang baru saja kosong. Bilik untuk staff lah yang baru saja kosong, orang dia dah keluar di floor yang sama. Jadi Naura ni suka lah, bilik seorang kan. Jadi dia pun kemas-kemas barang dia, terus pergi ke bilik yang baru ni. Waktu dia masuk bilik ni, dia kata bilik ni sangat-sangat selesa. Tak ada matahari tak direct pada bilik tau. Jadi walaupun tak buka aircon, bilik tu terasa macam nyaman je. Kalau buka aircon lagilah sejuk kan. Dia kata bilik ni gelap. Jadi memang dia seronok lah tinggal dekat bilik tu. Okay, pada malam hari yang dia diganggu ni, yang mana dia kata kebiasaannya, dia kalau tidur, dia memang akan buka lampu kalau dia tidur. Tapi disebabkan bilik tu terlalu selesa, menyebabkan dia tutup lampu malam tu waktu dia nak tidur. Okay, jadi dia pun pakai selimut kan, pejam mata. Waktu dia tengah pejam mata, dah mamai ni waktu dia tengah mamai ni, dia perasan seolah-olah dekat kawasan kaki dia. Dia kata dekat dengan kawasan lutut dia ni, waktu dia tengah tidur, macam ada sesuatu. Nak kata benda pegang, tak pegang dia cakap. Macam ada benda gigit pun tak juga. Tapi benda tu membuatkan dia terkejut. Macam tu lah dia cakap, menyebabkan dia terkejut. Jadi bila dia terkejut, dia tersedar kan. Dia pun tengok dalam kawasan bilik dia ni ialah gelap. Jadi dia tak nampak apa-apa. Dia buka lampu bilik dia ni, dan kemudian dia cubalah perhatikan sekeliling. Ada apa-apa ke? Dekat katil dia pun tak ada apa-apa yang menyebabkan dia terkejut. Apa yang langgar kaki aku tadi kan? Okay. Dia pun terperasan dekat bahagian kaki dia ni, part ni yang saya rasa menyeramkan lah. Yang mana ada macam bekas gigitan. Yang mana ada dua macam bentuk gigi dekat kaki dia. Dan kemudian ditambah pula dengan bentuk lebam seolah-olah macam 4 jari.
melekat pada kaki dia ni. Seolah-olah macam ada benda yang pegang kaki dia dan kemudian gigit. Menyebabkan dia terbangun kan. Dan kemudian lebam lah. Dan malam tu dia cakap dia nak kata takut pun ya, nak kata macam blur pun ya. Apa yang berlaku kan, kenapa kaki dia jadi macam tu. Dan dia pun beranikan diri keluar dari bilik tu, pergi ke bilik kawan dia. Dan kemudian kawan dia pun cakap lah, cerita waktu dia duduk bilik kawan dia ni. Kawan dia cerita yang bilik tu memang sebenarnya banyak lah orang-orang sebelum ni yang duduk ni pernah terkena gangguan dekat bilik tu. Mungkin bilik tu agak keras lah, menyebabkan dia berpindah balik daripada bilik tu ke bilik lama dia balik. Bilik yang dia dengan roommate dia tu kan. Dia duduk balik lah dekat bilik tu. Dia ada juga bertanya kepada orang yang duduk depan bilik yang dia diganggu ni. Dan dia cakap dulu sebelum ni memang ada tau macam gangguan apa semua, tapi dia orang dah pagar lah, benda tu dah tak ada dah lepas tu. Dan berlaku macam mana entah, budak-budak yang orang kata training datang duduk bilik tu, dia orang kemas-kemas, agaknya dia buang tau. Buang ada satu benda yang ikat benda tu kat dalam tu, dan gangguan tu berlaku balik. Mungkin bilik ni tak ada pengunjung yang duduk ke, saya tak pastilah. Mungkin ni hostel lah hostel untuk pekerja-pekerja. Tapi budak-budak yang training ni tak kena pula. Budak-budak yang training tak kena. Mungkin dia duduk berdua ke bertiga, kita pun tak pasti kan. Malam tu pula benda tu ada dalam bilik tu. Naura ni seorang-seorang. Itu yang menyebabkan dia ganggu. Tapi gangguan dia tu sampai boleh kita kata attack dia lah kan. Pegang kaki dia, gigit. Ganas lah gangguan ni. Boleh dikatakan ekstrim lah. Dan itulah gangguan yang dia kata sampai sekarang dia tak boleh lupakan. Dan pada dia sangat menakutkan lah sebab benda tu attack dia. Dia tak pernah nampak secara personally yang betul-betul depan mata dia kata. Dan dia pun tak nak nampak kan. Kita semua pun tak nak nampak. Itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Naura. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini. Kisah ini datangnya daripada seorang pengirim kita yang ingin dikenali sebagai Wak. Dan Wak ni pula dia bagi tahu dalam email dia bekerja sebagai seorang maintenance di sebuah syarikat swasta yang terletak di Pahang. Dia ingin berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami sewaktu dia melakukan kerja-kerja pembaikan di sebuah hospital juga di negeri Pahang. Kisah dia berbunyi begini. Pada hari yang dimaksudkan, dia masuk kerja pagi lah waktu tu. Masuk kerja pagi dengan bawa bekal dia apa semua. Dia duduk di meja dia waktu tu. Kemudian dia makan pagi. Tiba-tiba seorang daripada kawan dia datang ke meja dia. Kemudian dia kata, jom masuk bilik bos dia. Menyebabkan si Wak ni pelik lah. Kenapa nak kena masuk bilik bos pula? Jom lah bos panggil. Okay. Dia pun bangun. Pergilah ke bilik bos ni, diikuti dengan kawan dia. Bila dia masuk, dia kata dalam bilik tu dah ada 2 orang. Jadi bila dia dengan kawan dia masuk, jadi 4 orang lah kan. Bos dia bagi tahu dia yang mana dia orang ni ada tugasan. Kena pergi ke sebuah hospital untuk buat kerja-kerja pembaikan lah. Tukar mentol lampu. Banyak komplain mentol lampu dah tak menyala. Lepas tu ada aircon yang tak menyala. Ada wiring yang nak kena di orang kata apa, dipantau lah kan, tengok kot lah rosak ke apa ke. Jadi dia kata okey, hospital mana tu? Okey, bos pun cakap hospital mana, dekat blok B tingkat 1. Okey, nak kena pergi sekarang ke macam mana? Wak cakap. Tapi bos dia cakap tak boleh pergi sekarang sebab tingkat 1 tu adalah kawasan pejabat tau. Jadi waktu office hour agak busy lah. Jadi susah lah sebab dia orang nak kena tutup current ke ataupun tutup plug lampu. Jadi kacau lah orang nak buat kerja, betul tak? So bos cakap kalau boleh you all nak buat kerja lepas office hour. Pukul berapa tak kisah. Nanti claim OT lah, dia cakap macam tu. So Wak kata macam mana nak buat kerja pukul apa? Kawan-kawan dia cakap buat malam lah, malam lagi lengang kan. Mungkin ada orang lah dekat pejabat tapi tak ramai. Jadi okey, boleh je boleh. Okey, diorang pun
decide untuk buat kerja tu malam. Malam pun menjelma. Dia pun bergerak daripada office dia ni bersama dengan kawan-kawan dia, naik van kan, sampai je dekat hospital tu, teruslah naik ke tingkat 1 blok yang dikatakan tadi. Dia bawa alatan-alatan dia seperti lampu, mentol lampu kan, atau toolbox dia dengan dia punya tangga, semualah dia bawa. Sampai je dekat kawasan pejabat ni, dia kata kawasan pejabat ni adalah satu kawasan yang panjang tau. Ada satu koridor yang panjang. Lepas tu ada office sebelah kiri dengan office sebelah kanan. Dia berdepan macam tu. So Wak ni cakap, besar juga kawasan pejabat dia ni. Kalau kita nak buat ni habis perlu apa kan? Dia cakap macam tu. Buat je lah Wak. Yalah. Orang dua orang settlekan belah sana dulu. Aku dengan seorang lagi ni, kawan dia tu, dia akan buat dekat sebelah sini lah mula, dan dia akan bertembung dekat tengah-tengah nanti. Lepas tu dia akan beralih ke sebelah sini pula. Okey. Diorang pun pergi ke sebelah sana. Wak terus masuk ke satu ruangan, bawa tangga apa semua kan. Dia pun buka plug lampu, dan kemudian bila dia tengok, ada plug lampu yang bukan plug lampu, ada lampu yang dah tak menyala. Banyak tau, ada lebih kurang 5 mentol macam tu. Dia pun pasang tangga, dan kemudian kawan dia pegang tangga. Okey, tangga dia ni pula agak uzur tau. Kalau tangga yang baru, mungkin bila kita buka panjat, benda tu kukuh kan. Bila tangga uzur ni, maksud dia bila kita panjat, kalau kita sorang-sorang tak ada orang pegang, dia akan macam boleh bergoyang sikit tau. So memang kawan dia kena pegang tangga ni. Okay, dia pun panjat, buka cover lampu, tukar. Lepas tu ada lampu yang still tak menyala, dan diorang dapati itu adalah wiring punya hal. So wiring diorang kena datang lain kali. Okay, so turun daripada tangga, dia berpindah ke satu lagi ruangan, buat benda sama juga. Sampai ke ruangan yang keempat, bila dia masuk, dia masuk, dia buka plug, dia tengok kawasan office ni tak banyak sangat meja, cuma ada banyak kotak-kotak, mungkin barang lah kot. Ada barang kat situ kan. Dia kata lampu kat sini tak banyak yang nak kena tukar, dalam 2 macam tu je. Dia pun buka orang kata tangga dia tadi. Lepas tu dia cakap dengan kawan dia, bak sini alatan yang dia nak pakai kan. Kawan dia cakap, mana tadi? Kat engkau kan tadi? Tertinggal lah Wak, aku rasa tinggal kat sana kot, dia cakap macam tu. So Wak ni pun marah lah kan, kau pergi ambil, kau ni siapa suruh tinggal? Dan nama pun tertinggal, bukan aku tinggal, kawan dia cakap. Kawan dia pun berjalan macam marah lah, nak keluar daripada ruangan ni. Yang Wak ni pula, dia pandang ke tangga, dia kata, siapa nak pegang tangga, sebab dia nak panjat kan, nak buka cover. Dia pusing belakang balik. Kejap. Kawan dia patah balik, pergi ke arah dia. Dia kata, kau pegang tangga dululah, aku tukar mentol dulu, nanti yang lain tu kendian lah, dia cakap macam tu. Kawan dia pun pegang tanpa cakap apa-apalah. Dia kata mungkin kawan dia marah dia kot. Dia pun panjat tangga ni, naik atas, dia buka cover. Dia buka cover lampu ni, dan kemudian dia pusing lah mentol. Dia tukar satu mentol. Dia tukar pula mentol sebelah. Waktu dia nak pusing mentol ni, tiba-tiba tangga dia seakan-akan macam bergerak, macam bergerak ke kiri ke kanan tau. Menyebabkan Wak ni hampir hilang keseimbangan lah. Jadi dia pegang tangga ni, dia pandang kawan dia kat bawah. Kawan dia pegang tangga ni, tengok dia tau. Dia cakap dengan kawan dia, betul lah, aku nak panjat ni kan aku jatuh pula, dia cakap. Kawan dia diam je, tengok je dia. Dia pun tukar balik. Waktu dia nak pusing ni, bergoyang lagi tangga tu. Menyebabkan dia pegang lagi tangga ni, dia terus pandang ke arah bawah tau. Kau kalau marah aku pun, janganlah buat macam ni. Kau tahu tak bahaya? Dia marah kawan dia kan. Dan bila Wak cakap macam tu, kawan dia ni still tau, pandang je ke arah Wak ni. Tanpa orang kata apa, pejam mata tak ada, klik-klik mata tak ada, senyum tak ada, apa tak ada. Pandang je dekat Wak ni. Wak ni pun tengok, kenapa kawan dia ni macam pelik sangat kan. Tiba-tiba kawan dia ni yang pegang tangga ni seolah-olah macam tolak tangga ni ke sebelah kiri. Maknanya benda tu macam nak terjatuh lah, menyebabkan dia jatuh. Wak ni jatuh dekat atas kotak. Dan kemudian bila dia jatuh ni, dia kata dia terus pandang ke arah tangga yang jatuh ni kan, sebab dia nak tengok kawan dia tu. Dia nak marah lah, apa benda yang kau buat ni kan. Dia macam nak marah macam tu lah. Tapi bila dia tengok dekat kawasan kawan dia berdiri tadi tu, tak ada sesiapa, tak ada orang. Dan dalam masa yang sama, waktu dia tengah tengok tempat kawan dia ni, kawan dia muncul daripada pintu masuk ruangan ni. Terus kawan dia lepas tau barang yang kawan dia pegang tadi.
Wah, Afsal ni, dia kata. Kau daripada mana? Daripada sebelah lah. Tadi kan kau suruh aku ambil ni dia cakap. Bila masa kau pergi? Tadi kan aku terus pergi. Bukan ke tadi dia nak cakap dengan kawan dia yang bukan ke tadi kau pegang tangga kan? Kawan dia kata, apa? Bukan ke apa? Tak ada apa-apa lah. Apa hal ni? Kau jatuh ke? Siapa suruh kau panjat seorang? Kau dah tahu tangga ni macam ini, kau boleh panjat seorang buat apa? Aku ingat boleh. Dia cakap macam tu lah. Tapi dalam masa yang sama dia terfikir, tadi kawan dia pegang tangga. Tiba-tiba kawan dia rupanya pergi sebelah. Habis tadi yang dia panggil dekat pintu tadi tu, pergi ke arah dia tu, siapa? Macam tu tau. Lepas daripada tu kaki dia agak sakit lah. Dan dia tak panjat lepas tu. Kawan dia yang panjat. Sebab dia kata kaki dia sakit jatuh kan. Selesai je urusan dia semua. Diorang pun kemar-kemar barang, turun bawah, pergi dekat guard apa semua. Diorang pun keluar. Dalam van ni baru diorang bercerita. Si Wak ni cerita kat kawan-kawan dia sebenarnya apa yang berlaku. Kawan dia pula yang macam, siapa pula yang dah menjelma jadi aku, dia kata kan. Sebab aku pergi bilik sebelah. Kau buat hal awak, dia kata. Tak apalah, abaikanlah lah. Biasalah hospital, dia cakap macam tu. So dia pun balik ke pejabat dia. Dan kemudian selang beberapa hari dia datang balik. Dia buat kerja-kerja macam wiring apa semua kan. Tapi waktu tu tak ada kena ganggu. Cuma malam tu je lah dia kena ganggu. Sebab apa dia kata dia pun tak tahu. Mungkin rezeki dia lah malam tu boleh ternampak pula kan. Tapi nampak bentuk kawan dia. Kalau nampak bentuk pelik-pelik, dia kata lagilah menakutkan kan. Cuma sampai sekarang dia terfikir lah. Ataupun dia tak boleh lupa lah. Macam mana dia nampak kawan dia pegang tangga. Siap benda tu boleh tolak pula. Macam tolak tangga tu jatuh kan. Saja nak bagi dia jatuh. Malam ni saya rasa lah banyak kisah. Bukan banyak lah, maknanya ada 2 kisah yang benda tu direct macam attack. Yang tadi Naura tadi kena gigit. Yang ni si Wak ni pula macam dia sengaja dijatuhkan oleh benda tu. Tak pastilah kisah. Tak pasti sejauh mana lah kebenaran kisah-kisah ini. Hanya pengirim dan juga Allah SWT je tahu. Kita anggap ni saja sebagai satu hiburan. Okay? Jangan lebih daripada itu. Itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Wak. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam ke-5 kisah yang saya kongsikan dengan anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram dan sudi berkongsi dengan saya dan juga semua penonton Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun menonton video saya ni daripada mula sampailah ke hujung ni. Saya sangat-sangat hargai. Ini salah satu cara anda tunjukkan support anda kepada saya untuk saya terus buat video. Dan sekiranya lah anda nampak ada kelemahan daripada segi mungkin penyampaian ataupun video saya, jangan segan-segan untuk tinggalkan komen anda di ruangan komen dekat bawah. Sebab saya sangat terbuka untuk menerima setiap komen daripada anda semua untuk menambah baik lagi kualiti video saya. Okey? Yang mana yang baru je sampai ke Sembang Kopi ni, sekiranya anda suka dengan cara penyampaian saya, anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat. Kalau anda boleh bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng, supaya anda takkan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ni. Akan ada banyak lagi kisah seram yang menarik saya akan kongsikan dalam channel ni. Dan sebelum saya mengakhiri video saya ni, saya nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada anda semua penonton-penonton Sembang Kopi yang mana pulang ke kampung. Hati-hati ketika memandu, jangan laju-laju sangat. Tahu excited nak balik kampung, pastikan pemanduan anda tu selamat. Saya doakan anda semua selamat pergi dan juga pulang ke rumah semula. Okey? Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.